Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Khairil, dan hari ini saya akan bincangkan tajuk pelan dan dongakkan bahagian yang kedua. Okey. Bahagian yang pertama itu saya dah bagi beberapa tips SPM. Jadi dalam bahagian yang kedua ni saya akan bagi lagi beberapa tips SPM yang penting untuk pelajar kuasai. Okey, ingat dalam topik ini kamu perlu melukis 3 gambar rajah. Iaitu lukisan pertama arah plan, lukisan kedua arah dongakkan X, dan lukisan ketiga arah dongakkan Y. Dan jumlah bagi ketiga-tiga lukisan ni bernilai 12 markah. Markah paling besar dalam kertas 2 SPM. Okey, mari kita tengok latihan nombor 2. Okey, dalam video yang sebelum ni tu latihan nombor 1. Lukis dengan skala penuh plan ataupun plan pepejal ini. Ingat, lukisan plan sentiasa dari pandangan atas. Bird view daripada atas. So, kamu boleh ambil pen, kamu boleh lorekkan kawasan yang terlibat. Okey, daripada pandangan atas, satu kawasan yang mendatar warna kuning tu kita nampak. Dan bahagian yang condong warna merah tu pun kita nampak. So, macam mana nak melukis dia? Saya bawa kuning tu ke sebelah kanan, saya tegakkan dia menjadi satu segi 4 tepat. Manakala merah akan berada di mana? Okey, kalau kita tengok balik gambar ni tadi, kuning berada di atas merah. Jadi, apabila saya lukis kuning di atas tu, maka merah berada di bawahnya. Juga segi 4. Kita tak lukis condong, kita lukis segi 4. Sekarang mari kita lihat berapa ukuran dia. Kita tahu kelebaran kotak kuning tu ialah 6 cm. Merah juga sama lebar dengan kuning, iaitu 6 cm. Kelebaran ketinggian, ketebalan bagi kotak kuning tu ialah 2 cm. Jadi di sini juga bernilai 2 cm. Sekarang isu yang sering berlaku dalam SPM ialah yang merah ni berapa? Yang ni berapa? Kamu kena faham, apabila sini 2 cm, sini pun 2 cm. Bermaksud kawasan kuning ni telah mengambil 2 cm daripada keseluruhan CD 7 cm. Jadi, apabila sini 2 cm, sini 2 cm, maka merah ini hanya akan mengambil baki daripada 7 cm ni. Setelah ditolak dengan 2 cm. Maka jawapannya ialah 5 cm sahaja untuk merah tu. Iaitu apabila kita campur balik 2 dengan 5 ni, kita akan dapat 7 cm. Seperti mana dalam rajah. Okey, dan sekali lagi saya ingatkan, kamu tak perlu label pun. Kalau kamu label tak salah, kamu tak label pun tak salah. Dan kamu akan dapat 3 markah penuh. Dan jangan lupalah kita buangkan color tu. Okay, so tips yang pertama, kamu lihat. Bagi calon yang pertama ni, jawapan dia sangat, macam sekali lihat macam tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau kamu dah perhatikan betul-betul, semua garisan di atas ni semuanya sama je ketebalannya. Tetapi di bawah ni sedikit tebal berbanding garisan-garisan lain. Apabila wujudnya satu garisan tebal ataupun garisan bold di situ, daripada 3 markah, kamu akan kena potong 1 markah, hanya dapat 2 markah sahaja. Bagi calon yang kedua jelas. Calon yang kedua ni berlakunya sedikit garisan yang bergetar ataupun kita bahasakan dia sebagai crooked line. Crooked line dalam SPM akan menyebabkan kamu hilang 1 markah. Okey, tengok pada berapa bahagian yang crooked lah. Kalau lebih banyak bahagian yang crooked, mungkin kamu akan hilang lebih banyak markah. Dalam kes ni kamu hilang 1 markah sahaja. Untuk dongakkan arah X. Okey, dongakkan arah X iaitu daripada depan sini. Ni daripada depan sini kita tengok. Apa yang kita nampak? Kawasan yang pertama yang saya nampak ialah kawasan yang menegak iaitu yang berwarna biru tu. Manakala kawasan yang kedua ialah kawasan condong di belakang yang saya warnakan dengan warna kuning. Sekarang saya bawa lukisan biru tu, saya lukis semula di tepi sini. Okey. Soalannya sekarang, kuningnya di mana? Kuning ini kalau kamu perhatikan betul-betul, ianya berada di sisi sebelah biru. Macam tu. Okey. Dan sekarang berapa ukurannya? Bawah situ, bawah bagi kotak biru adalah 6 cm. Okey, bawah kotak kuning juga 6 cm. Ketinggian kotak biru
ketinggian KL ni bersamaan dengan QR, iaitu 9 cm. Persoalan sekarang, berapa tinggi kuning ni? Okay, ketinggian kuning ni bila satu garisan condong, satu satah condong, kita jangan baca ketinggian ni. Kita terus baca ketinggian di belakang sana yang selari dengan dia. Selari dengan GH adalah FE di belakang tu, iaitu 6 cm. So, ketinggian kuning juga ialah 6 cm. Okay, dan kamu buat macam tu, kamu dapat 4 markah. Ada garisan putus-putus? Tak ada. Tiada garisan putus-putus kerana markahnya baru 4. Hanya yang 5 markah sahaja yang ada garisan putus-putus. Okay, tips yang kedua. Bagi calon yang pertama di sini, apa yang berlaku? Mungkin pelajar ini dia buat satu garisan, lepas tu dia nak padam, tapi padam tak habis. Bila padam tak habis, ini dikira sebagai garisan berganda atau double lines. Double lines daripada 4 markah, kamu akan kena potong 2 markah. So, kamu hanya dapat 2 markah sahaja. Okay. Bagi calon yang kedua, berlakunya gap ataupun extension. Mungkin di sini beliau terlupa nak padam. Mungkin di sini pula padam terlupa nak buat balik. Okay. Berlakunya gap atau extension melebihi daripada 0.4 cm. Banyak tu, 0.4 cm. Jadi, dekat sini potong, dia terlajak ataupun terkurang ni dalam kurang daripada 0.4 cm. Kalau kurang daripada 0.4 cm, potong 2 markah saja. Kalau lebih daripada 0.4 cm, potong semua markah. Okey, so pelajar ini dapat 2 markah. Untuk pelajar yang ni pula, ini selalunya berlaku bagi pelajar-pelajar yang mengambil aliran lukisan kejuruteraan, kerana mereka biasa melukis dengan ada garisan binaan di belakang. Okey, dia garis selalu kat belakang sana. Lepas tu dia buat pula lagi satu lukisan yang betul. Okey, dalam kes ini, garisan binaan yang lebih-lebih ni dapat dibezakan ketebalannya dengan garisan jawapan. Okey, kami dapat beza. Oh, dapat beza. Yang ini lukisan yang sebenar. Okey, manakala yang kat tepi-tepi tu garisan binaan. Kalau dapat bezakan, pelajar ini akan dapat markah penuh, 4 markah. Okey, nanti kita akan tengok contoh bila tak dapat beza pula. Okey, ini untuk soalan yang terakhir, lukisan daripada arah Y, daripada arah sini. Dan markah yang diperuntukkan ialah 5 markah. 5 markah mesti ada garisan putus-putus. So, daripada arah Y, yang pertama saya akan dapat bentuk yang warna kuning tu. Dan yang kedua, saya akan dapat bentuk yang warna purple, yang warna ungu di belakang, yang sebahagiannya terselindung di belakang kuning. So, saya bawa kuning tu ke depan. Saya tegakkan dia menjadi bentuk segi empat. Dan saya bawa pula trapezium tu ke belakang kuning. Dan saya akan nampak sebahagian kecil di sini berada di belakang kuning, manakala sebahagian kecil di belah kanan ni pula berada di luar kuning. Okey, yang terselindung inilah saya akan gunakan garisan putus-putus untuk mewakili bahagian yang terselindung. Ukurannya. Okey, sebelum tu, soalan 5 markah wajib ada garisan putus-putus, dan saya dah ada garisan putus-putus di sini. Okey, atas ini bernilai 7 cm sama dengan panjang KQ ni. Ketinggiannya pula ialah 9 cm. Okey, ketinggiannya ialah 9 cm. Ketinggian bagi AD ni adalah bersamaan dengan ketinggian EF, iaitu 6 cm. So, saya letak kat situ 6 cm. Okey, sekarang ni kita nak tahu berapa lebih ni, berapa panjang yang atas ni, berapa pula yang tak sampai di bawah ni. Okey, yang atas ni dengan yang bawah ni, berapa yang tak sampai ni. Kadang-kadang soalan nilai tak dinyatakan dalam rajah, tapi diberikan dalam soalan. Sebagai contoh, diberi dalam soalan JC sama dengan PD sama dengan 1 cm. So, bermaksud atas ni 1 cm, bawah ni pun 1 cm. Kita gugurkan dia punya ukuran dan saya akan dapat 5 markah penuh. So, ini tips yang terakhir. Yang pertama dalam kes yang ni, pelajar ni buat nampak macam cantik je kan? Tapi sebenarnya kalau kamu perhati betul-betul, terdapatnya satu ruangan di hujung ni sepatutnya kena guna garisan penuh. Sebab di atas tu tidak terselindung. Tapi pelajar ni telah menggunakan garisan putus-putus. Berapa markah pelajar ni dapat? Daripada 5, pelajar ini dapat 0 markah.
Okey, apabila garisan penuh dilukis sebagai garisan putus-putus, terus kamu akan dapat kosong markah. Dianggap kesalahan yang sangat besar. Dan bagi contoh yang kedua yang ni pula, kalau kamu dapat lihat, pelajar ini melukis di atas garisan binaan. Tetapi kekurangannya ialah garisan binaan tersebut tidak dapat dibezakan ketebalannya dengan garisan jawapan sebenar. Okey, kalau yang tadi tu kita dapat beza, yang ni tak dapat beza. Sama ada ini memang lukisan dia ataupun hanya lukisan garisan binaan. Dalam kes ini, daripada 5, pelajar ini juga dapat kosong markah. Okey, jadi tips ni saya dah sebut dalam video saya yang pertama dahulu, bahagian yang pertama. Saya ulang sahaja. Tips yang pertama, setiap lukisan kamu sila guna pembaris dan jangka lukis. Kerana lakaran terus akan dapat kosong markah. Okay, tips yang kedua, kamu dibenarkan melukis banyak jawapan. Lukis saja. Pemeriksa akan memberi markah pada jawapan yang terbaik. Tips yang ketiga, yang ni sangat penting. Hanya soalan 5 markah sahaja yang ada garisan dotted line ataupun garisan putus-putus. 3 markah, 4 markah, tiada garisan putus-putus. Dan untuk tips yang keempat, kamu hanya perlu melukis sahaja, tidak perlu label. Okay, sebab apa? Pemeriksa takkan melihat pun pada label kamu, sama ada kamu label betul atau salah. Tetapi kalau kamu nak label juga, tidak menjadi masalah. Label sahaja. Okay, cuma dia akan mengambil sedikit masalah untuk kamu label. So, akan merugikan masa kamu. Okay, jadi itu sahaja untuk saya kali ini dalam bahagian yang kedua. So, saya memang ada 2 bahagian ini sahaja. So, saya harap kamu semua pelajar-pelajar dapat tonton video yang pertama dan tonton video yang kedua untuk dapat semua tips bagi tajuk pelan dan dongakkan. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.